Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Para pendengar sekalian, penonton, hadirin yang saya hormati sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pemberian dan kurniaan daripada Dia sahajalah menyebabkan adanya kita dan sekalian makhluk ni. Alhamdulillah. Syukur diberi kita kelangsungan hayat hingga ke saat ni. Alhamdulillah. Diberi kita Islam pula melalui mak ayah kita dapat Islam percuma tanpa bersusah payah. Alhamdulillah, dibesarkan kita dalam masyarakat Islam. Keluarga Islam memudahkan kita untuk ikut perintah Dia, meninggalkan larangan Dia. Alhamdulillah. Dia beri kita pula keinginan, kehendak untuk nak belajar dan memahami ajaran-ajaran agama Islam ini agar kita benar-benar faham apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW dari sudut akidahnya, dari sudut amalannya, dan bagaimana untuk bermuamalah dan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berhubung dengan makhluk. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Alhamdulillah, dipertemukan kita dengan guru-guru, dengan alim ulama, tutup guru, ustaz-ustaz yang boleh benar-benar menunjukkan kita jalan-jalan untuk sampai ke Allah Ta'ala, boleh beramal macam mana, apa, sebagaimana tuntutan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui pewaris Nabi itu. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan syukur kita khasnya pada malam ni dapat kita berserian langsung lagi untuk siri ke-10 dan sesi soal jawab. Alhamdulillah, kita pun boleh adakan sesi soal jawab ni, yang tak pernah pun saya buat sesi soal jawab ni, melainkan dengan sebab berlakunya peristiwa PKP ni. Banyak hikmah PKP ni, antaranya bersepah program-program live. Jadi Alhamdulillah kita dapat merancang satu program malam ni, dan Alhamdulillah kita nak teruslah kepada tajuk kita. Cuma tajuk hari ni dia saja cari tajuk yang luar biasa sikit, dan salah faham masyarakat yang perlu diperbetulkan. InsyaAllah saya akan cuba menjawab soalan yang ada ni berdasarkan atas prinsip tersebut. Maksudnya salah faham apa yang tak betul tu, dan kita akan cuba ambil format macam mana untuk dapat kefahaman yang betul daripada soalan yang dikemukakan, agar kita boleh menggunakan format itu untuk menyaring apa permasalahan yang ada sekeliling kita dan dapat diubah salah faham yang ada dalam masyarakat itu, supaya kita betul-betul dapat faham macam mana tunjuk ajar yang telah ditunjuk oleh alim ulama kita melalui kaedah dan manhaj ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah dari sudut tauhidnya, fiqahnya, tasawuf, insya-Allah. Soalan yang pertama, masalah tanah wakaf perkuburan di kampung. Ada kawasan yang semakin terhad kerana ada yang bukan asal di kampung tersebut dikebumikan, mengkebumikan waris di tanah tersebut. Untuk menghadkan bilangan yang mati di kampung tersebut, ahli jawatankuasa yang terlibat dalam mengenakan bayaran RM1,500 sekiranya bukan tinggal di kampung itu,
atau bukan bermukim atau mustautin di situ. Dengan bahasa lain, bukan solat Jumaat di situ. Soalan, apakah status bayaran tersebut untuk tanah wakaf? Jadi soalan bertanyakan mengenai tanah perkuburan, dan tanah perkuburan tu tanah wakaf. Ada masalah, dia kata bersesaknya mayat yang nak dikebumikan di situ disebabkan ada orang yang bukan bermustatin di situ turut dikebumikan di situ. Adakah boleh diminta bayaran untuk mengisi tanah perkuburan yang berstatus wakaf? Kalau dikalian kaedah kita tanah wakaf ni, pertama kena faham status wakaf tu. Wakaf ni dia adalah bab harta yang asalnya pemilikan manusia, tapi telah digezekkan, bahasa kita sebut gezek ada, telah dipindah milikkan kepada pemilik hakiki, itulah Allah Ta'ala, yang siapa pun dah tak boleh memilih dah di kalangan makhluk. Jadi takkan berlaku pindah milik dah tanah wakaf. Dan bab masalah wakaf ni ada istilah wakaf am, wakaf khas. Jika wakaf tu wakaf khas, berdasarkan soalan yang ditanya ni lah, wakaf khas tu macam mana? Ada orang dia wakafkan tanah, ni saya sebut atas wakaf khas dulu lah. Wakaf ni memang ada orang kampung ni, dia kata tanah dia telah berapa keluasan tanah, 10 hektar ke 5 hektar ke, aku nak wakaf untuk jadikan tanah perkuburan misalnya. Dan statement dia tu, aku nak jadikan tanah aku ni tanah perkuburan bagi penduduk kampung yang bermustautin di kampung ini. Jadi bila itu nas dia, memang orang tak mustautin tak bolehlah dikebumi situ, pasal dia asal pemilik tanah. Kaedah dalam bab wakaf ni, orang yang mewakaf tu dia adalah ibarat nas Al-Quran dan hadis yang tak boleh dimansuh, yang dialah jadi nasnya, pasal dia milik asal. Jadi dia memberhentikan pemilikan selepas dia tu yang panggil wakaf tu, berhentikan di situ, dan dia berhentikan tu untuk diberi ke siapa. Dia adalah penentu mutlak, dan bila penentu mutlak di atas istilah am dan khas tu, jika dia mengkhaskan kepada kumpulan tertentu, syarat-syarat tertentu atau seumpamanya, maka syarat itu hendaklah dipenuhi, pasal dia yang menentukan syarat untuk kebolehan mengambil manfaat daripada harta wakaf dia. Isu ni bukan saja masalah tanah perkuburan, tapi apa saja status wakaf. Kalau seorang tu wakaf kata dia masjid, maka masjid lah. Kalau dia wakaf tu madrasah lah. Kalau wakaf ni tanah perkuburan lah. Khas atas kita bicara ni, perkuburan saya sebut tadi yang ada spesifikasinya. Kalau dia kata wakaf untuk ahli penduduk yang mustautin di sini, maka yang tak mustautin tak boleh. Siap, okey lalu. Tapi kata-kata kalau saya tengok di Malaysia ni, jarang kita nak jumpa orang wakaf tanah untuk buat tanah perkuburan. Jarang ada. Walaupun ada, tapi jarang ada. Kalau saya di Pekelah Hulu, ada satu tanah wakaf perkuburan yang memang tuan tanah tu wakaf untuk buat kubur. Dia panggil tanah perkuburan Tok Gobek. Nama dia Tok Gobek. Gobek tu, Gobek Pinang lah, Gobek tu. Jadi gelaran dia Tok Gobek. Jadi dia wakafkan tanah dia untuk buat kubur. Tak ada. Tak ada. Cuma dia buat tanah perkuburan satu, dan tak ada pula ada syarat orang mesti dalam yang mustautin dan sebagainya. Jadi wakaf tu istilahnya dia panggil wakaf am. Kalau ada yang khas macam mana syarat yang dia letak. Baik. Balik pada tanah wakaf ni, kata-kata tanah wakaf yang ada di Malaysia ni bukan tanah wakaf individu untuk buat tanah perkuburan. Dia ialah tanah yang digezek sebagai tanah perkuburan daripada kerajaan. Kerajaan yang gezekkan, macam mana masjid, walaupun ada masjid yang diwakaf individu persendirian, tapi kata-katanya tanah-tanah masjid ni yang kerajaan gezekkan dia. Dia yang gezekkan untuk jadi masjid. Jadi istilahnya dia wakaf kerajaan. Bila wakaf kerajaan, biasanya dia tak ada syarat apa-apa. Masalah masjid, begitu juga masalah atau kita bicara ni masalah wakaf tanah perkuburan, tak ada pula disyaratkan untuk tanah perkuburan tu mestilah orang yang bermustautin di situ. Dari segi kaedahnya,
Bila tanah wakaf tu untuk perkuburan, walaupun atas isu sempit apa dan sebagainya, dari segi kaedah, bila dia tak boleh dipindah milik, jual, jadi memang jawatankuasa dia tak boleh mengambil apa-apa bayaran. Pasal nak ambil bayaran pasal apa? Kaedah asal macam tu. Dia tak boleh ambil bayaran. Yang ambil bayaran yang boleh apa? Orang yang mandikan mayat, orang yang kapan mayat, orang yang usung mayat, orang yang kali lubang kubur, yang buat lahat tu, upah orang turunkan mayat. Yang tu boleh, pasal yang tu upah untuk dia menguruskan dan menyelesaikan, menyelenggarakan mayat. Yang tu memang kaedah kita harus untuk diambil upah. Adapun nak duduk kubur tu untuk ditempatkan di tanah perkuburan tu, minta masa tu bayaran macam kena bayar geran tanah pula, macam tu kot bahasa je tak. Yang ni adalah satu perbuatan yang salah. Pasal apa hak yang sebagai pihak lembaga pengurus, jawatankuasa lah dengan bahasanya, untuk dia mengambil bayaran tersebut? Memang tak kena. Memang tak kena. Dari segi kaedahnya, kalau katalah dengan sebab orang lain dikebumikan di situ, menyempitkan tanah perkuburan yang ada di situ, mohonlah lagi kat kerajaan supaya diberi peruntukan tanah wakaf yang lain untuk dibuat tanah perkuburan kan. Tanah bergerak Cina pun kita tengok luar-luar, berpuluh-puluh ekor. Kawasan pula Sarjid Tengah Pekan, takkan perkuburan kita pergi duduk cukup hutan. Pula tu terpencil kecil je, sekangkang kera je. Tanah perkuburan yang warga asing ni, padahal lemah ada berapa kerat, berapa butong je. Macam tu kot bahasa saya kan. Tapi mempunyai tanah perkuburan yang sangat luas, satu-satu kubur pula. Patutnya kena buat undang-undang. Sikitlah, dah lajak tu saya ke sana lah sikit kan. Kerajaan kena buat satu undang-undang, tanah perkuburan tak boleh lebih daripada berapa lagi? 6 kaki kali 8 kaki. Contoh dia tak boleh lebih besar pada saiz tu. Kalau kena tu akan didenda apa dan sebagainya. Pasal apa? Dia menyempitkan tanah perkuburan. Pasal tanah perkuburan pula kawasan pekan. Jadi mengambil kawasan yang terlalu luas. Ada yang besar, satu kubur dia boleh buat satu besar padang tenis tu. Kenapa pula buat gitu? Dan memang kalau puak yang kafir ni, memang dia kalau nak besar macam tu dia kena bayar. Tu yang dia kata mati ni banyak suai mah. Macam apa suai? Ui, bahai tukang langis lain, tukang pukul gendang, dudung ceng. Takkan kita nak ikut budaya dia mah. Dia mau cara kafir pergi kemakiran dia itu. Kaedah kita tidak. Jadi tanah wakaf ni di atas tu semua orang mempunyai hak. Macam mana masjid semua orang ada hak. Jadi pihak pengurusan dia mungkin boleh mengurus untuk susun letak atas mana kiri kanan atas depan belakang apa, tapi meminta bayaran ni, kalau sepaham saya duk mengaji dalam kitab yang disebut oleh tutur dan ulama kita, tak kena. Dia adalah satu kesalahan pasal istilahnya mentasarrufkan. Jadi kalau kata atas persoalkan bayaran tu, dia ambil bayaran atas dasar apa? Jadi dia sebagai pengurus dan pengurusan dia sepatutnya atas nama mengurus penyelenggaraan macam mana nak cerahkan kubur apa seumpama itulah, bukan memohon bayaran dan ambil manfaat daripada orang asing yang ditanam di situ. Pula tu 1,500 itu nak bagi siapa? Kalau dibalikkan kepada manfaat tanah perkuburan sekalipun tak kena. Pasal bayaran tu dikenakan atas apa? Contoh dia punya isu dia, bayaran tu dikenakan atas apa? Jadi sekali lalu isu tu rasanya saya jawab. Jadi kaedahnya pihak pengurusan dia hanya Islam mengurus. Dia bukan meminta apa-apa bayaran di atas orang asing yang ditanam di situ. Bahkan dari segi kaedah syarak kita, kalau sebut sikit bab mayat, kita punya kaedah asal dalam syarak disebut dalam kitab-kitab fiqh kita berdasarkan nas daripada hadis-hadis dan pelaksanaan para sahabat tabi'in ni, siapa yang mati di situ, ke bumi situ lah. Itu asal kita, asal fiqh yang disebut oleh ulama. Kalau katalah kemalangan di Johor Bahru contoh, macam mana? Ke bumi Johor Bahru. Cuma zaman dulu kalau nak pindah mungkin makan masa panjang menyebabkan akan ada perubahan pada mayat. Yang tu antara ilat yang sebabkan ada hukum tu, mana dia mati ke bumi ke situ, tak payah bawa balik kampung halaman dia. Cuma zaman lah ni di atas ilat kata transport dia agak mudah kan, tak mengambil masa yang panjang yang sehingga menyebabkan mayat itu akan berubah bau dan sebagainya, masa tu terlalu pendek, maka pindah tu
faham tu ada keharusan dia. Tapi macam mana pun yang tu bukan hukum asal. Hukum asal mayat ni mana dia mati, di situlah dia kebumi. Sepatutnya itu. Begitu juga dia atas ilat kata tempat yang di kebumi itu tak ada saudara mara nak pergi ziarah dia. Jadi bawa balik ke kampung halaman dia, ada saudara mara dia yang akan pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia. Jadi nak ambil manfaat supaya ada saudara mara yang pergi ziarah ke kubur dia. Ataupun dia nak ditanam di dalam perkuburan yang ramai orang pakat pergi ziarah di situ. Dari segi asal kaedahnya dengan sebab ada manfaat macam tu dan masalah transport yang tak ambil masa yang panjang, adalah ilat yang membolehkan supaya pindah tu. Tapi asal kaedahnya mana meninggal mana mati situlah di bumi, itu asal. Jadi taklah timbul isu hanya boleh ditanam di sini orang yang mustautin je. Agak-agak kalau main Bangla, main kat Malaysia, agak tanam kat mana, dia buang ke laut, ikut. Dan memang jadi isu macam tu sebenarnya. Saya ada beberapa sahabat saya ada kenalan, ada yang saya tak kenal pun, tapi bila cerita-cerita, dia ni rumah dia memang duduk kat kubur, dia pun memang banyak urusan di tanah perkuburan. Dia kata dia cukup banyak kes-kes yang macam ni. Cuma yang dia duk cerita yang ada pernah dia kongsi dengan saya ni, bukan tak boleh tanam, tapi ada orang yang bila mati dokumen pun tak tahu, tapi pergi kat tanah perkuburan tinggal gitu je. Dia yang atas inisiatif dia kebumikan juga mayat tu, belanja dia, korek dia, tenaga dia, buat macam mana, selesaikanlah. Jadi memang mayat tu tengok ada yang telah digapalkan, tapi maksudnya tak ada orang nak mengurus dia untuk dikebumikan. Jadi pergi ambil, tinggal longgok je situ. Ada macam tu. Ada tuan, saya sebut lokasi tu tuan terkejut lah kan. Saya perlu lain PM tepi lah macam tu kot bahasanya. Tapi ada macam tu. Ada. Bukan di kampung, pekan besar kan. Ibu kota berlaku benda-benda macam tu. Jadi macam mana pun asal sebut dan tanah perkuburan tu lah. Jadi kalau kata dengan sebab tu menyempitkan tanah perkuburan yang bersesak di tanah perkuburan tu, minta bayaran memang tak kena. Memang tak kena. Sikit lagi kalau sebut itu, tu yang dari isi kaedahnya. Ulama dulu di atas kaedah dia, pasal orang dulu dia susah, kadang-kadang tak ada kewangan apa langsung, dibuat istilahnya khairat kematian. Orang mati nak tanam situ, kadang nak mandi mayat pun tak ada orang nak gunakan upah dia, nak buat keranda ke kain kapan semua tak ada. Jadi bila mati je minta sekampung satu sumbangan sukarela, itu yang nama khairat tu. Buat apa? Supaya si mati ini boleh diselenggarakan dengan betul, macam mana piawaian dalam kaedah syarak kita, tanah perkuburan dengan kapan apa dengan sempurna. Khairat kematian macam tu. Jadi sepatutnya bukan dibebankan dengan bayaran untuk dia ditanam di situ. Bahkan kalau orang susah pun, kita mohon pada orang lain yang ada kesenangan supaya mengeluarkan wang untuk memudahkan supaya mayat itu boleh diselenggara dengan sempurna jika kena bayaran. Isi kaedahnya macam tu. Bukan mengenakan bayaran untuk membebankan dia. Yang ni salah faham yang ada dalam masyarakat dalam isu tanah wakaf yang dia minta bayaran. Sikit kalau saya selitkan di situ, asal soalan mengenai tanah wakaf, ada juga jadi isu macam ni. Apa dia? Surau. Lepas tu, kenapa? Dan surau pun memang ada, antara surau ni dapat bantuan kerajaan, ada surau yang hasil daripada kutipan orang ramai. Memang ada surau yang macam tu lah kan. Jadi macam mana? Ada jatuh kuasa yang kemudian ni dia nak membuat sesuatu pembangunan, renovation atau seumpamanya. Jadi antara kaedah dia nak dapat duit macam mana? Dia jual kaki persegi surau yang dah ada tu. Surau yang dah ada tu memang dapat bantuan kerajaan. Dia jual kaki persegi untuk mendapatkan satu jumlah amount tertentu, kira square feet dia, jual untuk dapat wang untuk membangun, untuk buat renovation atau seumpamanya. Yang sama ada surau tu yang diwakaf oleh, yang diberi bantuan oleh kerajaan ataupun yang daripada kutipan orang ramai. Ni pun salah faham juga dalam masyarakat. Jadi ada yang dijual berdasarkan square feet ke apa untuk sebagai sumber dana dapat kepada surau. Dan memang orang kita pun ada yang memang suka dapat sijil wakaf ni kan. Bagi RM10 satu kaki persegi ke, dia pun saya kumpul ni, saya punya sijil kaki persegi berapa dah saya wakaf tanah beli madrasah ke apa seumpamanya. Masalah nak buat macam tu satu hal, tapi asal saya nak sebut ialah
Boleh ke surau yang daripada kutipan orang ramai dibedakan pula mengikut square feet untuk dijual, betul diwakafkan pula, wakafkan kembali? Siapa yang menjual? Dan sahkah pembeli itu beli sedangkan kita bukan pemilik? Kita hanya jawatankuasa mengurus, sedangkan surau tu dia bukan milik pun, dia ialah sumbangan daripada orang ramai ataupun kerajaan untuk dibuat surau. Yang ni salah faham juga dalam bab pengurusan ni. Orang yang tak faham ni, dia rasa dia buat satu pengurusan yang bagus lah. Kita telah berjaya mengumpul dana sebanyak 200,000 dengan format ini untuk membangunkan ataupun untuk buat satu renovation surau buah ekor apa seumpamanya. Dia bangga lah. Bangga apa? Salah tu buat kerja tu. Satu salah tak mana? Istilahnya salah guna kuasa lah, kalau guna istilah lah ni. Tak mana? Dia sebagai pengurus tapi dia jual, seolah-olah macam dia milik mutlak, pemilik mutlak. Kalau surau, kita buat surau, kita punya surau, tapi surau lah. Pasal bila kita buat masjid, dia secara tak langsungnya dia akan jadi wakaf. Kita kalau buat binaan atas nama masjid, automatik dia akan jadi wakaf. Dia tak boleh diwaris lah, tak boleh dipesaka. Tapi kalau buat surau, surau, dia bukan masjid. Bila surau, katalah asalnya kita kata surau kita. Tapi satu masa esok, katalah masjid kita nak jual untuk diwakafkan. Contoh, itu sah, kita pula pemilik surau tu, bukan kutipan orang ramai. Yang tu boleh. Jadi mungkin ada orang salah faham tentang tu lah. Dia tengok ada satu surau yang memang pemilik persendirian dia, orang tu jual mengikut square feet, katalah itu, untuk diwakafkan. Dia pun kiaskan pada dia, surau aku nak buat square feet jugalah. Ini tak kena. Jadi kenalilah status surau yang kita nak jual kaki persegi tu. Macam mana pun atas umum bahasa surau ni, memang dia bukan pemilikan individu. Jadi siapa yang boleh jual? Betul juga. Lanjutan dia tu juga, rasanya bila dah saya sebut bab tu, juga masalah macam ni. Apa dia? Masjid lama. Memang dulu pun buat dengan gotong royong. Ada sumbangan daripada orang ramai. Atas nama serta pun memang masjid wakaf. Bolehkah masjid tersebut diruntuh? Lepas tu satu hal. Dah runtuh satu hal. Lepas tu binaan yang diruntuh tu jual kat Keleng Botol. Bahasa mudah kita sebut Keleng Botol lah. Jual kat Keleng Botol. Dengan duit tu kita bangun kat masjid baru pula. Boleh ke? Satu masalah runtuh masjid tak boleh. Meruntuh masjid maksudnya kita menjahanamkan harta wakaf orang. Walaupun nak buat masjid lain. Kaedah dia, kenapa gaduh buat masjid, runtuh buat masjid lain kalau dah buruk. Macam rumah nenek kebayan nak runtuh dah. Tunggu masa untuk rak-rak room tu nak runtuh dah, maksudnya reput dah kan. Tak boleh nak diambil manfaat pasal terlalu uzur. Runtuh tu, yang tu satu hal. Kalau kita tak runtuh pun memang dia akan runtuh. Lagipun membahayakan kan? Dia akan membahayakan keselamatan orang lain. Yang tu lain hal, ada maslahat dia. Tapi kalau elok je lagi, tersegam endah je pun, cuma nak buat masjid baru, carilah tapak lain. Kadang-kadang dalam kes ni bagus orang kafir lagi. Tak mana saya kata bagus. Tuan-tuan biasa tengok orang kafir unduh kuil tokong. Oi, tokong ni makin besar. Mula ada satu, lepas tu jadi 3, lepas tu jadi 10, lepas tu jadi 40. Dia boleh minta geran kan? Dia memang ada peruntukan tu, saya tak panjang kat situ lah. Cuma nak kata, dia memang ada, bila syarat-syarat dia, bila dia dah bina satu rumah ibadat dia, dalam tempoh sekian, jika tidak ada sebarang bantahan daripada penduduk komuniti masyarakat di situ, dia boleh memohon geran daripada pejabat tanah untuk buat rumah ibadat dia. Memang ada peruntukan tu dalam undang-undang. Satu dia orang boleh buat macam tu. Dia berani buat. Pokok tengok berantur sikit, dia buat ni, buat patung jadi. Dalam tempoh tertentu tak ada orang tuntut, dia boleh mohon buat geran untuk rumah ibadat dia. Dan dapat geran. Satu, dia boleh pacak tiang elektrik. Dengar saya juga. Nak pacak tiang elektrik tak ada geran, mana boleh pacak? Dia mesti ada geran. Dia boleh ada tiang elektrik, ada meter. Pasal apa? Dia ada geran tu. Ada geran tuan-tuan, tuan roboh tengok. Jadi sebelum dapat geran, kalau ikutnya dibantah. Memang benda tu ada, tapi benda ni tak disebarkan. Ada peruntukan undang-undang itu. Jadi saya nak sebut, tahu orang kafir, kerana dia orang cerdik dari sudut pemindahan rumah ibadat. Kita tak cerdik. Kita dah lah tak cukup. Lepas tu dia ada prinsip, dah ada satu masjid, biar satu masjid, jangan pecahkan masjid.
nak buat masjid, pecahkan ni, buat hal lain. Tak, kaedah kita dah ada masjid ni, biarlah, ni masjid lama, ni masjid baru. Banyakkanlah masjid lagi. Banyakkan masjid, bukan robohkan masjid. Apatah lagi masjid itu wakaf yang wakaf orang ramai. Kalau wakaf tu wakaf kerajaan, yang tu lain hal. Pasal kerajaan, dia wakaf dia tak sekuat wakaf orang ramai. Yang tu pun kalau saya panjang, nanti pada nampak wakaf, cuma asal nak sebut ialah isu surau wakaf tu lah kan, orang jual kaki persegi apa sebagainya. Asal nak sebut prinsip benda wakaf dia tak boleh dijual beli, asal nak fokus itu. Jadi masjid pun kalau kata dia runtuh, barang masjid tak boleh dijual beli. Kaedahnya kekalkan barang wakaf tu di atas settle wakaf dia, dan manfaatkan sedapat mungkin apa yang boleh dimanfaatkan daripada harta yang memang dah diwakaf tu. Itu kaedah Hasan. Berdasarkan soalan tu, apakah status bayaran tu Ustaz? Status bayaran tu, ambil bayaran tu haram. Jadi nak guna kat mana? Dah bayaran tu haram, siapa nak pakai? Oh, yang ni masalah ni, pasal bayaran ni bila dah tak betul, ambil bayaran atas nama apa? Dia ambil bayaran tu semata-mata sebab orang luar je. Pasal orang luar. Untuk dia ambil bayaran atas dasar apa? Tu satu, siapa pemilik bayaran tu? Dua, kalau atas jawatankuasa, bayaran tu nak guna untuk mana? Dan diambil atas dasar apa? Sewa. Bukan sewa, itu apa? Denda. Pula denda pula, tanah wakaf pula, bukan wakaf khas. Mesti orang mustautin di sini saja. Jadi ambil itu bayaran tu apa? Batil. Istilahnya kita melanggar perintah Allah Taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ni makan harta sebahagian kamu dengan sebahagian lain dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Kalau saya lanjutkan sikit lagi juga, dah sebut bab ni, pasal dia ada salah faham dari sudut khairat kematian tu. Kalau saya sebut yang ni pun saya duk mengajar dalam bab-bab tu, saya ada sebut yang ni, tapi dah penyambil sebut ke tanah wakaf, saya dah sebut masalah apa yang sepatutnya, yang pengurusan yang betul dalam bab khairat kematian. Khairat kematian yang memang orang tua kita buat dulu, yang tu memang betul. Macam mana khairat kematian orang tua kita dulu buat? Ada kematian je baru minta derma. Yang ni memang rasa saya awal-awal khairat kematian yang masyhur dalam masyarakat kita ni lah. Betul tak gitu dah? Ke tak tahu? Ketua-tuan tahu, yang tahu khairat kematian ni ada package A, package B, package C, package D, package E. Contohlah kan, kalau yang ada banyak lah kan. Dia ada package-package macam tu. Khairat kematian dulu bukan macam tu. Khairat kematian dulu, siap ada kematian, pergi kutip. Kutip duit tu buat apa? Bagi pada siapa. Ataupun bukan bagi semua, tapi bagi satu jumlah amount tertentu dari jantung rasa dia, bagi katalah maksudnya kadar 1,000 misalnya. Lagipun kalau ikut IC kaedah, bila yang diwar-warkan, bila berlaku kematian, mintakan atas nama khairat kematian tu untuk istilahnya sebagai sagu hati untuk meredakan kesedihan yang ditimpa oleh keluarga si mati tu kan. Ambil, jadi kutip tu dia atas war-warkan nama orang ni mati-mati, kita minta sebagai sumbangan untuk menolong sikit, melegakan bencana yang ditimpa oleh keluarga ni disebabkan adanya kematian. Kutip dah nama kutip war-warkan atas nama kawan ni mati. Munasabah dia apa? Bagi semualah kat dia. Inilah khairat kematian. Walaupun suami dia contohnya hidup balik contohnya. Suami dia hidup balik. Tak jadi cerita. Sekalipun katalah hidup balik. Kalau mati hidup balik tu memang adatnya tak ada lah kan. Contoh misalnya hilang MH370 kan, telah difatwakan mati pada ghalibnya kan, kemudian selepas 15 tahun batah balik. Kawan ni pun dah kahwin lain dah kan, dapat anak lain dah, macam mana? Dari sisi hukum PK terbatal hak nikah kemudian ni. Butuh yang dulu dah khairat kematian bagi kat dia tu macam mana? Duit pun habis dah kan. Minta buat atas nama apa? Sumbangan khairat kematian. Selesai lah, tak ada apa-apa lah. Istilahnya kosong-kosong lah, tak ada apa-apa lah. Cuma atas hukum pernikahan, pasal bila telah istilahnya difatwakan oleh Majlis Agama Islam negeri atau sebagainya, negara yang memfatwakan, kata memang kes misalnya M70 dulu kan, MH370 ni memang kalau ghalib mentera ni memang matilah, pasal tak dapat khabar berita dah. Jadi atau peraid boleh diagihkan, isteri pun dia kena beredah daripada tarikh kehilangan tu, hukum mati, dan dia boleh berkahwin dengan orang lain. Andai kata tengok balik, tu mati hidup balik tu lah.
Mati hidup balik, melawak sikit itulah malam ni kan. Mati hidup balik, adanya balik macam mana? Maka terbatal nikah baru. Kalau yang tu perempuan, terbatal nikah baru. Kalau yang mati tu perempuan, yang ni suami dia kahwin lain, ya, dia ada 2 bini lah. Lama tu memang masih isteri dia. Alhamdulillah lah pasal isteri lama balik. Cuma dia nak ceraikan juga isteri dia lah. Cerai buat apa, dan benda tu elok kan. Sikit bahasa gitu kan. Baru ni pun ada isu sikit mengenai ada pasangan yang viral juga dalam Facebook rasanya, yang isteri dia balik orang Indonesia, dia suami orang Malaysia. Bila balik dia disangka dengan anak dia kena bencana tsunami kan, macam tsunami. Selepas beberapa tahun, bila anak perempuan ni pun dah besar, bila nak menikah cari wali, dia dalam masa beberapa minit je dapat mengesan ayah sebenar dia siapa. Cuma masalah dia, kalau isu tani sikit, yang hilang tu perempuan, yang suami mencari menyangka dah jadi mangsa suami, mangsa tsunami jadi suami kahwin lain tak apa, isteri tu masalah dia. Isteri tu boleh ke kahwin dengan orang lain? Pasal dia isteri, dia tahu dia isteri orang. Dan zaman tsunami pula bukan zaman Tok Nadok yang maksudnya tu lah kot, maksudnya susah nak mengesan apa. Dia pun tahu dia suami dia duduk di mana, tinggal negeri mana, cuma mungkin duit dia tak ada untuk dia nak balik ke Malaysia, katalah gitu kan. Dokumen diri apa-apa semua pun tak ada. Tapi dari segi keadaan, bila suami dia cari tak jumpa isteri dia, pada dia isteri dah mati. Tapi isteri dia tahu dia hidup dan dia ialah isteri orang, mana boleh dia kahwin dengan orang lain? Pasal dia yang hidup, dia lah kena maklumkan kat suami dia, aku masih hidup. Dia cari tak jumpa, bukan suami dia kena tsunami. Yang kena tsunami, dia yang kena tsunami. Bila dia kena tsunami, kenapa pula dia pula seolah-olah macam suami dia dah mati, dia kahwin lain? Tak kena. Boleh faham saya sebut apa kan? Yang ni salah faham kat ni. Bila berjumpa apa, kata dia, jumpalah isteri lama dia, masing-masing telah berkeluarga. Kalau orang tak faham masalah ni tak? Telah berkeluarga. Belah isteri berkeluarga tak ada masalah. Belah suami, belah suami dah berkeluarga tak ada asing. Pasal duk ada pun memang boleh ada 3 orang kosong lagi kan. Tapi kalau isteri tu berkeluarga, ni masalah sikit. Masalah. Kenapa dia boleh biarkan diri dia untuk dinikahi dengan orang lain, sedangkan dia memang tahu dia ada suami. Cuma dia mungkin tak ada belanja untuk balik pergi ke suami dia. Tapi dari sisi hukum, dia tak boleh berkahwin dengan orang lain pasal dia tahu dia adalah suami orang. Batal nikah tu kalau ikut. Tak sah tu. Kalau sekali-kalinya dia rahsiakan apa dia bohong, dosa tu atas dia, wajib taubat. Na'udzubillah. Yang ni yang kata, kita bukan nak cari aib apa-apa, tapi benda tu bila tersebar tu nak betul dengan kefahaman tu. Ini antara tajuk dia, mafahim yajib an yusahah. Kefahaman-kefahaman yang kita wajib perbetulkan dia. Jadi atas isu asalnya masalah waqah tu, dia berjangkit tu lah, masalah kematian apa lah kan. Cuma asal nak sebut tadi masalah kematian tu, saya nak sebut masalah khairat kematian tu lah. Jadi kalau khairat kematian yang memang kaedah yang asal, siapa mati kutip bantu, siap. Itu memang betul-betulnya khairat kematian. Cuma lah ni memang ada dia tahu rasa khairat kematian, dia bukan khairat dah. Kalau saya punya istilah, saya ngaji buat ada guru guna bahasa itu, yang ni kata dia mungkarat kematian. Mungkar. Tak mana? Dia buat package tu, saya kata ABC sampai E ke tak sampai ke satu hal. Kadang-kadang ada yang memang ada satu package saja pun. Kena bayar yuran, kena bayar setiap bulan ataupun setiap tahun, tambah bila mati kena ada bayaran lagi. Buat apa? Kena bayar. Kalau yang ada package ada A, B, C, bayaran macam ni. Kalau mati, benefit dia macam ni. Yang tu dia lebih kepada insurans. Itu istilah insurans lah. Itu bukan khairat kematian. Insurans kematian. Si insurans nyawa nama. Cuma tukar tajuk sikit. Apa dia? Khairat kematian. Orang pakak masuk lah. Tapi realitinya dia bukan khairat kematian. Dia ialah insurans nyawa. Fatwa ulama-ulama kita, insurans nyawa ni apa? Judi. Dia ialah judi. Siapa? Tambahlah tak mati kalau lebuh. Syarat nak masuk pula
jangan lebih umur 60 tahun. Pasal apa? Baru bayar apa duit, dia mati. Oh, untunglah dia. Kan? Judi lah. Judi lah. Judi. Kalau atas nama khairat, macam mana? Yang nak mati ni lah yang lebih utama untuk dapat khairat kematian. Dia kata, kalau macam ni, kena yang isi borang tu 1,000 orang, semua umur 70-80. Nanya kami. Nak bayar fikir macam ni. Kalau gitu, kau dapat keuntungan lah. Nak meniaga lah. Pula tu, jatuh kuasa yang orang ni, tiang duit khairat kematian makin banyak, atau lesap je 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kita bukan nak dengkikan duit apa yang dia ambil tu, tapi nak kata, apa status duit tu? Duit tu kalau faham duit judi tu. Siapa yang masuk tu pun judi tu. Jawatan kuasa urus tu serupa macam urus Magnum. Magnum tu. Dari sudut judi tu, saya nak cerita tahu mana dari sudut judi. Berhati dia elok. Pasal bahasa tu kadang-kadang mengelirukan kita. Atas nama khairat kematian, kita nampak macam khairat, tapi sebenarnya dia mungkarat. Tak mana mungkarat, dia adalah insurans. Sikit kalau saya selit juga di situ, macam kita sebut medikat apa kan. Juga sebenarnya adalah insurans. Insurans kesihatan. Insurans ni apa? Dia lah jaminan untuk diberikan sesuatu benefit dengan bayaran yang tertentu, tak tahu jangka masa berapa lama tertentu. Mana ada? Boleh jadi, boleh untung, boleh jadi rugi. Dan rugi tu mesti dah. Pasal apa? Belum tentu nak sakit, belum tentu nak mati. Tapi bayaran mesti dah. Jadi rugi tu mesti. Nak dapat untung belum tentu. Macam mana tikam 2 ekor, rugi mesti dah. Tikam, tapi nak untung belum tentu. Judi. Hati dia elok. Saya bukan tujuan nak fitnah apa. Hati dia elok. Pasal saya ngaji untuk guru dia dah teliti dah semua benda ni. Dia tengok depan mata dia. Tengok. Ni kata dia. Bukan khairat kemungkaran lah. Ni mungkarat kematian. Bukan khairat kematian. Mungkar. Judi. Ni maisir. Cuma benda lain ni, yang tu dia seolah-olah macam satu kemestian. Dia kata macam bercanda pula. Kalau kita tak ambil ni, nanti kena macam ni. Nak kena apa pun tak tahu lagi, tapi dah siap takut siap. Kita tak diajar dengan sifat. Sebab macam mana? Ada istilah tawakal ke Allah Ta'ala tu. Dia kata tawakal juga, ikhtiar juga. Betul, memang ada disuruh kita tawakal dan ikhtiar. Tapi ikhtiar ni, adakah ikhtiar yang dibenarkan syarak dengan berjudi? Adakah ikhtiar berjudi ni dibenarkan syarak? Sebab elok. Jadi mana pengurusan yang tak betul tu, betulkan format untuk buat khairat kematian. Khairat kematian ni kalau ikut tu yang bukan setempat saja, bukan ahli saja yang dapat khairat kematian. Bahkan khairat kematian ni macam mana? Siapa mati, tabung tu gunakan dia untuk menyelenggarakan mayat tersebut, selesaikan segala apa masalah dengan dia. Hatta sehingga macam ni, si orang ni mati, didapati dia mati pula dalam keadaan ada meninggalkan puasa, ada meninggalkan sembahyang misalnya. Cuma sembahyang dalam kaedah kita mazhab Syafi'i tak adalah masalah fidyah apa, tapi ada meninggalkan puasa, dia sakit macam ni. Apa yang ada masalah pada dia, gunakan duit khairat ni untuk melepaskan beban dia dengan hukukilah atau hukukilah anak Adam. Gunakan tu. Ataupun kalau tak ada berkaitan dengan bab tu, khairat kematian ni apa? Berikan kepada keluarga mangsa yang ditimpa kematian ni, untuk istilahnya sebagai meredakan duka cita yang ada pada mereka. Tambah pula yang patah tu ialah tulang belakang keluarga. Yang mati itu suami, yang mati itu bapa. Tulang belakang keluarga patah kan. Kalau mati anak, yang tu mati tu tercabut kuku. Boleh tumbuh lain. Ini bahasa-bahasa tutup guru lah kan. Kalau mati suami tu tulang belakang. Kalau mati isteri, itu barang dapur habis, boleh beli lain. Tak. Saja guna bahasa gitulah. Ini pun bahasa-bahasa tutup guru je kan. Okey. Lawak tu menyambil tak gelak tak apa tu kan. Kalau tak cukup duit khairat. Ronda sekali lagi kantor kampung bagi tahu kata tak cukup banyak ni pasal urusannya ni. Kan kita istilahnya tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Atau istilah yang itulah yang dipanggil, itulah takaful, asal nama takaful tu. Takafala ni maksudnya pakat tolong menolong, jamin menjamin, bantu membantu satu sama lain untuk menghilangkan kesusahan yang ditimpa dalam masyarakat kita. Kemalangan, kematian, kebakaran. Itulah takaful, takafala, takafalu. Dia ada proses ta'awun, bantu membantu, tolong menolong.
menghilangkan kesusahan yang ditimpa oleh saudara kita. Pasal kita orang Islam ni ibarat macam satu binaan, menutup ataupun saling membantu antara satu sama lain. Bahkan di sebelahnya Rasulullah pernah sebut, dia kata kal jasadil wahid idza ishtaka idun, kalau ada satu anggota yang sakit, tada'a sairul jasadi bisahri wal huma, semua anggota lain dia akan berjaga malam dan demam panas. Pasal apa? Pasal semua akan terasa di atas kesakitan yang diterima oleh anggota masyarakat kita. Pasal kita orang Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Itu prinsip dia. Bukan prinsip tengok ni kita buat satu khairat kematian, saya nak buat action mengancam sikit, kita cekik orang, menangguk dia air keruh. Untuk bagi dia rasa selamat, macam mana? Kena masuk package macam ni. Ambil package besar sikit, kau selamat. Tu duit yang terkumpul buat apa? Memang tak ada seorang pun mati dalam tempoh 20 tahun. Contoh macam mana dalam kampung tu. Yang ambil pula muda, umur 20 tahun, 20 tahun, umur 40. Macam mana? Semua geng-geng muda je. Perumahan pun semua orang baru-baru je. New generation. Mana ada hang mati? Contohlah kan. 20 tahun. Kalau setahun, kalau kata dapat bayaran 500, kira tengok. Ahli khairat kematian berapa orang? Kalau 1000, duit tu buat apa? Labur pula. Kembang. Oh tu, buat apa? Esok lesap gitu je. Dia tak rasa apa, bertukar. Selalunya jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi satu kewangan, lambakan wang yang sampai tak tahu lah habis. Ada yang pandai cerdik sikit melarikan wang tersebut. Alhamdulillah. Macam mana status khairat kematian yang kita tak ada yang macam tu, package tu. Tak tahu kita bayar ni. Boleh hadiah ke? Dari segi kaedahnya untuk menyelesaikan masalah tu, dia hadiah. Dulu memang asalnya package macam tu. Macam mana? Aku tak ada fikir pun, memang aku masuk atas nama khairat. Jadi istilahnya leburkan apa kita tengok benefit yang kita masuk dulu. Jadi bagi tu apa? Lillahi ta'ala. Bukan untuk aku, bukan untuk apa-apa, bukan benefit. Cuma lepas ni aku tak mau bayar lah, punya pasal lah tuan-tuan. Cuma kalau ikut siapa yang kena betul dengan urusan ni? Pihak pengurusan. Orang dah bayar memang dia boleh macam tu. Pihak pengurusan macam mana? Dia tetap agak minta macam mana package yang dia buat. Siapa yang tak masuk package, dia tak bagi bantuan. Ini kan satu, bukan istilahnya khairat lah. Dia bukan tolong bantu membantu. Bahkan dia hanya bantu bagi siapa yang kau bantu aku bantu kau. Di atas jaminan bayaran tu kan. Jadi yang tu yang atas nama istilahnya tu judi. Tu judi sebenarnya. Dia judi. Cuma tukar nama je, khairat kematian. Jadi balik pada khairat kematian awak. Yang asal, itulah. Kalau ikut asal. Tapi masalah macam insurans ni Ustaz. Semua dah nama-nama Islam dah ni, macam mana kita Ustaz? Yang tu tak takaful lah. kena cari orang yang betul-betul pakar macam mana nak olah balik. Satu hal. Kaedah kita kalau ikut asal mesti atas nama bantu-bantu. Dia bukan atas dasar insurans lah, dia atas menjaminkan. Kalau dia iklan pun walaupun atas nama takaful, dia atas benefit dia macam ni, kau masuk package macam ni. Memang ada package takaful yang bukan judi. Memang ada. Saya nak sebut lagi umum sangat, orang faham semua takaful judi. Saya cerita ni takaful dalam bentuk insurans nyawa. Ini insurans nyawa lah sebenarnya ni. Insurans takaful khairat kematian ni sebenarnya insurans nyawa sebenarnya. Mati kan macam tu kan, dapat macam tu kan. Insurans nyawa sebenarnya, tukar nama je. Jadi atas kaedahnya olah balik bagi betul atas nama betul-betul nama takaful, yang nama khairat tu maksudnya menyumbang atas nama tatawwu', tabarruk. Tu memang asal istilah takaful tu. Memang kadang-kadang disebut takaful, tabarruk, tatawwu' tu, tapi satu sudut bila dia nak iklan dengan program takaful tu, tenggelam tabarruk dan tatawwu' tu istilahnya. Tabarruk dan tatawwu' tu tenggelam. Yang di highlight apa? Benefit. Jadi betulkan baliklah pengurusan. Saya boleh nasihat itulah. Saya pun tak pegang khairat kematian apa. Kalau dari segi taktikal tu boleh buat bagi jadi betul lah. Boleh. Pasal kita yang urus. Betulkan balik. Macam mana dari segi mekanisme dia, macam tu kot bahasanya, untuk membetulkan balik. Bukan kerja saya tu. Bukan kerja saya tu. Kalau nak minta cadangan apa, boleh bagi cadangan itulah kan. Tapi apa mekanismenya?
Mesti ada mekanisme dia, pasal mesti ada jalan. Jadi istilah itu yang istilahnya bubarkan cara kaedah pengambilan dengan menyentuh, dengan benefitnya itu, ubah satu bahagian lain dengan apa? Semua masyarakat ini kena membubuh satu istilah sumbangan wajib untuk kematian. Bila ada kematian, kena bagi satu sumbangan wajib. Boleh itulah kan. Walaupun RM1. Kedai makan mu ada bayar ikut ikhlas hati. Betul tak? Ada macam tu kan? Kalau kedai makan pun dia boleh bagi dengan makanan yang pilihan, kau makanlah, kau nak makan bayar dengan seikhlas hati walaupun 5 kupang. Jadi takkan tabung khairat kematian, tak ada yang boleh buat bayaran khairat kematian seikhlas hati walaupun dia ada hanya bayar 5 kupang. Itu je kemampuan yang dia ada. Tak ada masalah dari sisi kaedah sebenarnya. Boleh sebenarnya uruskan balik khairat macam tu. Boleh sebenarnya, boleh. Jadi bentuk oleh masyarakat kita yang betul-betul inilah ajaran Islam asal untuk tolong bantu sama lain. Jadi cari apa mekanisme untuk perbetulkan balik pengurusan yang telah salah tu. Right. Jadi panjanglah kita bicara bab tu, asal cerita tanah wakaf saja. Pasal memang babak ni ada sekalian, yang ni memang ada kefahaman yang kita kena betulkan. Pasal istilahnya kalau tak ada siapa yang menyebut bab ni, dia akan berlanjutan macam tu lah. Kita duk sangka satu kebajikan, sedangkan dia berlaku di sebaliknya. Saya ingat kalau mengaji dengan arwah patih, dia selalu sebut benda-benda macam ni. Dia selalu sebut ayat Quran ni lah. Apa dia? Tahsabunahu hayyinau wa huwa indallahi azim. Kamu sangka benda ni kecil je dalam bab kesalahan dan dosa, tapi padahal wa huwa indallahi azim, di sisi Allah Taala satu kesalahan besar. Banyak perkara kan. Kita bila jumpa yang betul-betul tutup guru yang memang dia faham dalam bab ni, dia colek, dia sekeh kita, terbeliak je mata kita. Pasal apa? Pasal apa kita nampak benda ni besar sebenarnya. Kalau kita tak faham, kita kata alah kecil sikit je. Yang ni pun nak bising satu dunia, kata dia, nak heboh, nak buat soal jawab, nak betulkan kefahaman. Ustaz pun tak betul lah, dia tak betulkan kita pula. Sikit lah. Itu pun satu-satu isu juga. Tambah yang jenis masuk Facebook, ada mulut lesio, mulut murai, mulut apa tu yang lidah tak bertulang ni, ikut dan dia, keyboard warrior lah macam tu kan. Ikut dan dia nak menulis kan. Dia bukan ada otoriti ilmu apa. Saya bercakap ni berdasarkan apa yang kita duk mengaji. Tok Guru dia dah bongkar dah lama dah benda ni. Cuma benda tu Tok Guru dia bukan ada Facebook kan. Saya ada juga Facebook, walaupun dia orang buat title dekat saya kat tu kan. Saya ada juga Facebook, tapi saya tak rajin update status status WhatsApp saya pun saya tak pernah update status. Saya pernah terupdate status WhatsApp sekali je selama saya sebagai smartphone ni lah kan. Bukan gambar burung. Saya gambar burung saya tak update. Video burung kan? Video burung ada dalam save status. Ada sekali tu lah. Saya tegur lah. Bukan burung, landak. Landak, bukan burung, silap. Jangan silap sebut. Saya yang tertekan. Saya pun tak tahu macam mana saya tertekan tu. Saya boleh landak yang kecil tu, apa nama dia? Landak ni lah. Landak kecil tu nama apa? Hedgehog. Hedgehog. Sebutan macam tu lah kan. Yang landak boleh merenang dalam air kecil tu kan, dia gulung tu. Saya boleh landak tu. Betul dia beranak gitu. Saya ambil video tu. Landak dah beranak 4 ekor. Saya tertekan macam mana tak tahu. Asalnya rakam tu dia pergi kat status saya. Ada orang komen, Ustaz boleh landak je. Macam-macam orang komen pula. Saya nak sebut ada Facebook, ada WhatsApp. Tutup guru mana ada tuan-tuan. Jadi dia cerita benda betul, tak ada orang nak sampaikan, saya menyambung lidah dia. Ada pula buat live apa macam ni. Dengar elok-elok, hadam elok, faham betul-betul, betulkan kefahaman tu. Macam mana nak organize balik supaya betul. Tu yang saya sebut apa mekanisme dia apa. Tuan carilah. Saya pun bukan pakar nak jadi mekanisme apa-apa tu kan, tapi mana tak betul tu, pasal dia ada teknikal aja. Cari macam mana tu. Prinsip dah dia ajar. Jadi jangan ulang lah supaya jadi kesalahan atas nama judi tu. Itulah bahasanya dah. Cari jalan lah. Baik. Ustaz, saya nak tanya soalan, mohon pencerahan tentang bid'ah dalam akidah. Ini pun panjang tu ni. Kalau boleh dapat senaraikan
apakah pahaman Wahabi termasuk dalam bid'ah dalam akidah? Saya jawab ujung dulu. Pahaman Wahabi adakah bid'ah dalam akidah? Ya. Ulama kita bahas lama dah. Di mana, jadi kalau atas prinsip bid'ah berakidah ni besar tau mana? Yang memang masyhur sebut dalam kitab bid'ah berakidah ni, memang yang ni dalam kitab-kitab akidah yang disebut oleh ulama kita. Sebelum ke sana itu sebut bab bid'ah dulu. Jadi bid'ah ni kalau berakidah, dialah perkara yang tak diajar oleh Nabi SAW, berakidah dan berpegang di atas itikad itu. Itulah bid'ah dalam berakidah. Macam mana bid'ah dalam bab ibadat, pasal umum bahasa bid'ah pun, bid'ah ni perkara yang tak pernah ditunjuk ada oleh Nabi SAW. Umum bahasa gitulah kan. Tak pernah ditunjuk ajar tu dari sudut akidahnya, sama dari sudut ibadatnya, apa saja, dari sudut apa-apa saja yang tak pernah ada tunjuk ajar langsung daripada Nabi SAW, umumnya bid'ah. Atau huraian ada. Cuma saya tak cadang nak cerita bid'ah semua sekali. Atau soalan pun tanya tentang bid'ah dalam bab akidah. Jadi asal saya nak sebut ialah bid'ah yang diajar dalam bab akidah yang disebut oleh ulama kita dalam kitab. Apa dia? Dia adalah bid'ah mengiktikadkan makhluk beri bekas. Itu paling besar sekali bid'ah yang disebut oleh para ulama akidah kita. Yang ni bid'ah besar dalam bab akidah. Ada bab boleh jadi kufur, sekurang-kurangnya nama ahli mubtadi', nama ahli bid'ah. Walaupun tak kufur, dia dipanggil ahli bid'ah. Atau umum ahli nama bid'ah macam ni, dia sesat. Ada bab dia bukan sesat, dia boleh jadi kufur, keluar daripada ajaran Islam. Ada bab benda bid'ah dia buat ni, benda yang dia buat salah akidah ni, nama takat mubtadi' bid'ah saja, dia tetap sesat, bukan ajaran agama kita. Yang ni bukan prinsip Islam kita. Dan diajar pula oleh ulama apa sepatutnya akidah yang betul. Jadi bab mana ni? Dia adalah dalam bab makhluk. Yang makhluk ni, atas nama makhluk, kaedah kita ambil faham daripada prinsip akidah kita, la ilaha illallah, Allah saja memiliki uluhiyah, makhluk tak ada memiliki uluhiyah. Makhluk walaupun istilahnya dia fakir dan sangat berhajat kepada Allah Ta'ala, khasnya pada kita manusia, dalam keadaan kita sebagai makhluk yang sangat berhajat pada Allah Ta'ala, tapi diberi pada kita kederat, kemampuan, akal, berfikir, ikhtiar yang ditaklif pada kita kasab. Perkataan para ulama kita dalam bab akidah ni, dia kata wa innana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Dia kata likulli abdin kasbun kullifa, setiap hamba kita ada usaha ikhtiar yang ditaklif, kena buat, lapar makan. Jadi taklif ni apa? Yang ni adalah peraturan hidup. Hatta Allah Ta'ala dia urus alam ni dengan istilahnya usaha ikhtiar, sabab musabab. Dia nak bagi hidayat, dia tak perlu Nabi Rasul. Dia nak bagi wahyu, dia tak perlu pada malaikat. Tapi dia buat malaikat, dan dia nak bagi sabab hidayat, dia jadikan Nabi Rasul. Dan nak bagi manusia percaya pada bagi Nabi Rasul, dia tak bagi lenggang agung, dia bagi mukjizat. Kalau ikut, apa perlunya Allah Ta'ala dengan semua benda tu? Dia memang tak perlu. Tapi ni cara dan kaedah pengurusan dia. Jadi kalau Nabi Rasul bagi ajar, tunjuk mukjizat, dengan sebab tu orang dapat hidayat. Siapa bagi hidayat? Betul lah akidah. Faham betul. Betul Rasul ni apa? Sabab hidayat. Rasul beri bekas? Tak, dia kata innama alainal balagh, innama alainal balaghul mubin. Hanya saja kami ni tukang menyampai aja. Penyampai pula penyampai yang beri penyampaian yang sejelas-jelasnya. Kami punya tugas ni. Yang bagi hidayat siapa? Allah Ta'ala. Kalau almarhum Patih tu, saya dia belajar dengan Tariq Watani apa tu, untuk kenali apa, dia selalu sebut macam ni, alayyal qiraah wa 'ala Allahil futuh. Apa dia? Aku ni tukang baca kitab, Allah Ta'ala yang bagi faham. Tapi dia baca kitab macam mana? Dia baca satu, dia hurai satu. Memang ada orang faham, ada orang tak faham. Yang bagi faham siapa? Allah. Sabab dia dah buat. Dia dah buat sabab yang sepatutnya dia kena buat. Tapi siapa bagi faham? Allah. Kalau orang puji pun, terima kasihlah Tok Guru bagi saya faham. Mu tak geti-geti, ya Allah yang bagi faham. Aku ni ibarat postman tolong bagi surat kat mu. Yang bagi surat tu mu tak kenal dalam mu nak kenal aku. Mu terima kasih kat postman. Orang yang hantar surat melalui postman mu tak kenal. Allah Ta'ala ni hantar aku. Mu tak kenal Allah Ta'ala, mu dah kenal aku.
Tuan, bahasa tauhid Datuk Guru. Kita kena sepak gitu ya. Dia ajar kita dan kita duk puji dia bukan ada perasaan apa langsung. La ilaha illallah walillahil hamd. Walillahil hamd. Puji Allah Taala saja. Dia tak pernah ada berasakan ke dia. Dia tenggelamkan diri dia atas dia faham la ilaha illallah tu. Jadi asal saya nak sebut ialah bidah akidah yang diajar oleh para ulama kita yang disebut dalam kitab ni besar yang berlaku bidah tak mana? Mengiktikadkan makhluk ni dia memberi bekas. Tu banyak sekali. Dan sebenarnya kita boleh semak dalam diri kita, inilah bidah paling besar sekali kita dalam akidah. Bahkan jangan kata mengiktikadkan makhluk beri bekas. Memang tak ada langsung dalam hati kita bekas ke Allah Taala. Itu kot bahasanya. Tak terkesan langsung hati kita ke Allah Taala. Bahkan makhluk ni kita tengok makhluk lah. Dan makhluk pun saya duk ngaji tu Tok Guru dia sebut apa ni. Di mana makhluk yang kita rasa beri bekas? Bukan makan, bukan minum. Makhluk beri bekas besar sekali kita. Pasal apa boleh lampu menyala? Aku yang petik Swiss. Jadi nak cerita apa? Memang aku petik Swiss. Takkan Allah petik Swiss? Macam mana boleh menyala? Atas faktor sebabnya elektrik, pendawaian dan sebagainya. Tenaga lah macam tu lah. Cara dia macam tu lah. Tapi sebenarnya siapa yang bagi menyala? Allah. Siapa yang bagi kedekat boleh petik? Allah. Yang ni lah bab tauhid yang kena mengaji elok-elok. Macam mana nak ambil faham balik la ilaha illallah. Dan memang tak ramai dah tuan-tuan. Tutup guru pada ulama yang memang sebelah boleh mengajar bab ni dan faham bab ni dan boleh bagi penjelasan kita yang mantap supaya balik pada akidah ahli sunnah wal jamaah yang boleh keluar daripada bid'ah dalam bab akidah ni. Rata-rata kita lapar. Buat apa? Cari makan. Okey, makanlah, makan nasi. Kalau kata kerja gaji kita 400, macam mana nak upgrade bagi dapat gaji 4,000? Tambah kerja part time. Tak maunya jadi 4,000. 400 dia boleh jadi dekat 800, 1,200 je. Tak mahu 4,000. Macam mana nak jadi 4,000? Jawab betul sikit. Bagi cerdik sikit. Ui, sedap tuan. Macam mana nak bagi 4,000? Ambil degree lah. Kalau SPM tak mahu ya. Ambil degree. Macam mana nak lagi tinggi gaji kalau lepas degree? Macam mana? Degree ni apa? Degree ijazah lah. Untuk MA lah. Master lah. Untuk PhD lah. Tak ada duit pun berhutang lah. Pasal apa? Berbaloi esok kalau dapat PhD. 3 bulan gaji dah boleh cover dah berapa tahun tu. Jadi nak cerita apa ni? Duk rasa tak PhD tu memberi bekas? Memang hidup bermatlamatkan cari PhD. Siang malam rasa itulah jihad kita. Bahkan rasa itulah pencarian kita. Kalau ada orang pelekeh PhD kita, ada orang PhD. Sampai macam tu kelahi dia. Sorry. Sampai macam tu kelahi dia. Pasal apa? Pasal bangga dengan PhD tu. Sikit lah saya sebut tu kan. Siapa makan cabai pedas atau hal. Tapi dia kata prinsipnya macam mana? Maksudnya kita memang akan ada terkesan ke makhluk. Dan kita akan intikad makhluk ni boleh dar nafi'. Cuma dalam konteks ni dar satu hal, nak faham apa? Berasa tak bermanfaat. Dapat sijil, dapat duit, makan, cari ubat, pakaian. Macam mana? Kalau tuan-tuan ada simpan 1,000 dinar, emas betul. 99999. Macam mana? Sedap, lega tak sekarang? Jadilah gawat ekonomi macam mana pun, duit Malaysia jatuh, aku ada emas. Aku ada simpanan emas. Macam mana? Tak gentar siapa? Emas. Rasa lega tak? Sepatutnya lega ke siapa? La ilaha illallah. Yang berhajat makhluk atas nama makhluk semua berhajat. Emas tu pun sebenarnya ada satu tahap nanti dia tak ada nilai. Siapa? Makhluk. Yang nilai besar siapa? Allah saja yang betul-betul ada nilai. Siapa? Dialah hakiki wujud, dialah dar nafi'. Jadi saya nak sebut macam mana? Masyhur saya nak sebut asal balik dalam kitab yang nama asal bab akidah yang diajar oleh para ulama kita, dia ajar macam ni. Kata dia pisau. Dia memang tajam. Dan nama pisau tak? Pisau bila kita potong, bukan pisau memutuskan, tapi Allah lah yang memutuskan. Api memang mengangus, tabiat dia, tapi bukan api mengangus, Allah lah yang mengangus. Tapi lalu nak mengangus ni melalui api. Okey, yang tu antika asal. Jadi kalau katalah kita dahaga air, bukan menghilangkan dahaga kita air, Allah lah menghilangkan dahaga, tapi lalu kot air. Yang tu kot bahasanya. Kalau kita itikad macam ni,
memanglah Allah menghilangkan air. Astagfirullah, apa saya sebut belajar. Memanglah Allah yang menghilangkan dahaga. Tapi dekat air ni ada sesuatu pada tabiat dia yang boleh menghilangkan dahaga kita. Mengiktikadkan ada tabiat air boleh menghilangkan dahaga kita. Saya ngaji ada guru dia sebut bi'at lah. Tu bahasa kampung sebut tu lah. Bi'at lah. Air ni bi'at tu tabiat lah. Bi'at dia lah. Air ni bi'at lah. Minum air ni hilang dahaga lah. Bi'at lah. Guna bi'at atau tabiat lah maksudnya. Kalau duk bahasa dengan tabiat, maksudnya air ni tabiatnya memberi bekas, itu bidah. Air tu beri bekas, diri zat air tu beri bekas. Kafir. Bukan kita nak kafir ke orang, ya, sebab kitab macam tu. Pasal apa? Engkau itikadkan zat benda tu sendiri dar dan nafi'. Jadi zat makhluk dia tak boleh bagi mudarat dan manfaat. Tabiat pun salah. Apa satu lagi disebut? Adatnya memberi bekas pun salah. Bukan adatnya memberi bekas, bukan tabiatnya memberi bekas, bukan zat dia memberi bekas. Kalau zat dia memberi bekas, kufur. Tabiatnya memberi bekas, itu bid'ah. Adatnya memberi bekas pun bid'ah juga. Jadi akidah yang sahih macam mana? Allah saja beri bekas. Makhluk kita kena buat usaha, buat sabak dan sabak. Yang tu pun ada soalan nanti ke depan berkenaan mengenai syaitan. Syaitan pun makhluk. Syaitan tak beri bekas. Dah lanjut dah saya sebut tu, saya panjangkan ke sana lah. Makhluk tak beri bekas. Kalau itu makhluk tak beri bekas berkena dengan syaitan. Makhluk memang tak beri bekas, tapi kat kita ada peraturan sabab musabab dan ada taklif. Jadi betulkan kefahaman tak mana. Janganlah sebab faham makhluk tak beri bekas, kita tak ada hubungan apa-apa langsung dengan makhluk. Tak kena. Dan tak buat langsung apa-apa ikhtiar untuk melalui proses apa yang pada peta peraturan yang Allah Ta'ala bagi jadi atas alam ni untuk cari sabab manfaat dan untuk menolak mudarat. Jangan sampai menafikan hal tu. Menafikan hal tu, menafikan matlamat Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul pula. Menafikan pensyariatan syariat Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul. Menafikan Jibril, menafikan usaha ikhtiar, menafikan Rasul, menafikan sabab-musabab yang Allah Ta'ala buat. Salah juga tu. Salah juga tu. Jadi di atas faham Allah saja yang beri mudarat manfaat, makhluk tak beri mudarat manfaat, atau isu iblis syaitan. Apa dia? Cari jalan macam mana supaya kita digoda oleh nafsu syaitan. Macam mana jalan untuk menundukkan nafsu. Kadang-kadang kita memang nak baik, tapi kalau kena makan kenyang 3 pinggan nasi Arab, macam mana? Ayam mendi pula, macam mana? Makan pula lewat sikit, makan kenyang pula, macam mana? Lepas makan tidur, macam mana? Oh, tidur pukul 3 tengah hari, bangkit pukul 7 petang. 4 jam tidur. Oh, sedap tidur. Badan tengah letih pula. Saya nak cerita apa? Memang kita macam tu kan? Macam tu kan? Jadi kita akan terkesan apa? Makanan apa. Jadi buatlah sebab jangan sampai jadi gitu. Kesedikitkan makanan anda, makan bagi betul prinsip macam ni. Dan bila boleh buat tu, berjaya pula. Macam mana? Hati kita tak akan kita rasa ke aku, kepada ikhtiar aku, usaha aku. Tapi siapa? La ilaha illallah, pujilah Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi aku sihat. Allah Ta'ala bagi aku sihat. Allah Ta'ala bagi aku tak mengantuk. Allah Ta'ala bagi, balikkan apa yang kita buat pada Allah Ta'ala. Ni sebab kita tak ada duit, kerja. Cari kerja dapat. Bantuan, apa dan seumpamanya. Kita ikhtiar untuk buat sabab. Situ dapat duit, bantuan pun dapat. Kerja pun dapat, naik pangkat, dapat gaji. Ambil ijazah sekalipun. Misalnya apa? PhD apa? Lulus, dapat degree, dapat gaji besar, kedudukan pun ada, pangkat pun ada. Katalah gitu. La ilaha illallah walillahil hamdu walillahi syukru. Puji semua untuk Allah Ta'ala. Aku ni apa? La haula wala quwwata illa billah. Milik pun bukan milik aku, ni milik Allah. Aku ni pemegang amanah aja. Ada pelajaran yang kena belajar sekalian untuk mendapat akidah yang betul-betul atas nama manhaj ahli sunnah wal jamaah. Inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah betul. Dan sebenarnya ulama ahli sunnah wal jamaah kita duk ajar betul umum. Yang inilah ajaran akidah yang dia orang nak terapkan pada kita supaya mutlak pergantungan hati kita ke Allah Ta'ala. Inilah ajaran ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita atas nama ahli sunnah wal jamaah, kita memang mengaku kita ahli sunnah wal jamaah tu satu hal, alhamdulillah.
Tapi adakah kita telah mempelajari apakah dia akidah ahli sunnah wal jamaah tu? Itu masalah dia. Tu yang bila tak faham apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah, kita memang nak mendakwa kita ahli sunnah wal jamaah, tapi kita pun tak tahu macam mana perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Ada sebahagiannya kita dah dapat faham perjalanan ahli sunnah wal jamaah ni dari segi istilah usul, ikhtiar, sabab musabab, tapi hati sanubari kita sebenarnya belum betul-betul di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Khasnya tang mana? Tang kita dapat crystal clear, buat apa pun tawajuh hati kita ke Allah Ta'ala. Itu datang akidahnya, ilmunya, teori dia, praktikal dia. Apa latihan nak boleh dapat ke situ. Yang ni juga adalah di antara amalan ahli sunnah wal jamaah tu, yang ada amalan fiqahnya dan tauhid yang kita belajar tu, macam mana nak praktikalnya. Tu yang ada praktikal tasawuf dia, dan ada istilahnya kaifiat untuk beramal dan latihan untuk macam mana tazkiyahkan diri kita, yang itulah dipanggil ada tarikatnya kalau disebut istilah itu. Kalau saya panjangkan sikit tu, asal saya nak cerita akidah bid'ah tu, situ asal fokus kita tak. Jadi satu sudut saya dah cerita apa yang besar disebut oleh ulama kita dalam kitab-kitab, yang apa yang dikatakan bid'ah dalam akidah itu. Dan kalau kita semak tuan-tuan, memang kita nak lari daripada bid'ah dalam akidah ni, rata-rata umat Islam kita susah nak keluar. Tuan-tuan, saya dah tahu kod dah jadi awliya. Rata-rata kita terganggu dalam akidah, macam mana nak crystal clear kita akidah ke Allah Ta'ala. Bangun tidur pun kita tak boleh rasa Allah hidupkan kita. Kita macam mana? Jam bunyi. Betul. Tuan-tuan semak dah, bukan tuduh. Saya sebut ni, kalau betul memang saya luarkan apa yang kat saya jadi macam tu. Kat tuan-tuan tak apalah, wali-wali semua. Tuan-tuan bangun je, alhamdulillah Allah bagi hidup aku. Alhamdulillah tuan-tuan boleh dapat macam tu. Saya jenuh berperang kan. Walaupun saya dah mengaji, saya dah mengajar tu, saya sebut tu, tapi nak boleh dapat akidah yang crystal clear, dengar saya sebut, nak dapat crystal clear, bangun dia macam mana? Alhamdulillah ya Allah allazi ahyana ba'da ma amatana. Itu guna jamak, pakai untuk mufrad lah. Arab pun kerti sikit lah kan. Alhamdulillahillazi ahyani ba'da ma amatani. Dialah bagi hidup aku. Saya belum crystal clear lagi. Saya clear dah, tapi belum crystal clear. Bangun tu, hati tu tawajuh terus ke Allah Ta'ala, belum boleh. Menung lagu, Allah lembabnya bola otak aku ni. Ya Allah, kau yang hidupkan aku. Kena bercakap kat diri sendiri dulu. Ni nak kecil nak terberak ni macam mana? Ya Allah, ni semua benda ni semua datang mana engkau. Kau jadikanlah aku boleh buang di tempat dia, dan hilangkan aku kesakitan yang ada ni. Pergilah minta doa apa, minta khubusi wal khabais, boleh buang tu. Nak crystal clear dalam hati ni, ya Allah, engkau yang hilangkan semua kesakitan yang ada pada aku ni. Keluar daripada tanah, alhamdulillahillazi afani min kulli da'i yu'zini. Hafal di mulut dah doa-doa semua, tapi nak crystal clear macam mana? Belum crystal clear. Ilmu dah clear, nak ajar orang pun dah clear, tapi hati belum clear. Jadi latihan nak kena bawa kita. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi duk kita buang, lega aku buang. Bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, ahli bidah. Tak ingat apa pun. Bangun tidur, kita ada meeting ni. Boleh lah bangun pagi ada meeting, ada syarat, ada nak pergi mana-mana kan? Tapi kalau cuti, kalau tak tahu azan subuh pun tak bangkit, relax tahu. Relax, onyo. Nak pergi tauhid crystal clear, Allah yang hidupkan aku. Saya ngaji Tok Guru dia kata apa? Bertuah kata dia boleh dapat. Ayat dia kata bertuah. Doa tua dulu kan, Tok Guru dulu macam mana? Dia doa juga bertuah tu. Bertuah lah, walaupun bertuah tu bahasa dia macam tu, itu nasi dia. Bertuah boleh dapat kata dia. Jadi apa maksud bertuah boleh dapat? Dia tak boleh dapat percuma. Nak dapat iman macam tu, dia perlu latihan. Dia perlu istilahnya tazkiyah, tarbiyah, pengajaran, tunjuk ajar. Perlu ada mujahadah, baru nak boleh capai. Tu pun dia tak semudah diungkap dengan mulut. Pula tu proses tarbiyah dia bukan 2-3 hari, makan tahun, puluhan tahun tuan-tuan, untuk hanya semata-mata kadang-kadang nak bagi rasa Allah hidupkan aku. Puluhan tahun kan? Kadang-kadang ada maklumat kita boleh faham, makhluk tak beri bekas, Allah je beri bekas. Okey, di atas apa yang saya sebut tu, asalnya nak sebut masalah fahaman bid'ah dalam bab akidah. Saya lajakkan kepada masalah syaitan tadi, iblis,
yang memang dia tak beri mudarat dan manfaat, tapi atas peraturan boleh rosak akidah kita disebabkan oleh nafsu, syaitan, ni mata, khianat pandangan, khianat pendengaran, khianat sentuhan, khianat bau, khianat mulut. Dia akan semua akan jatuh di hati, kesan dia di hati, infak di hati. Tak mana kita payah nak dapat crystal clear pada Allah Ta'ala, nak faham dia lah dar dan dia lah nafi'. Alhamdulillah. Jadi yang tu benda besar bid'ah dalam bab akidah. Yang lain ada ke? Ada. Tapi yang tu lah antara cabaran besar. Pasal ulama' kita sebut dalam kitab. Dia mention betul-betul dalam kitab. Dan maklumat tu pun, dengar saya sebut sekali lagi. Bukan, walaupun kita dengar mudah je. Pisau tajam, kita memotong. Memang kena faham yang memotongkan Allah Ta'ala. Kita hanya buat ikhtiar je. Asah, gonyoh, kederat yang ada Allah Ta'ala bagi kita, tarik. Misalnya, putus. La ilaha illallah. Abra'u min hawli wa la quwwati. Kalau atas nama ibadat korban, hadhihi udhiyati. Ibtigha'a wajhika, ibtigha'a ridhaka ya Allah. Buat. Macam mana pun, sebelum mati macam mana? Semua daripada engkau, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Engkau yang hidup ya Allah, engkau yang berdiri tahajat pada satu. Kami ini hidup mati semua dalam kuasa engkau. Aku hanya boleh tukang sembelih, yang memati dan menghidup hanyalah engkau. Memang peraturan mesti buat bagi cukup. Tidak tak mati dia. Jadi nak sebut kata macam mana nak berjalan dalam keadaan hidup betul, proses sabab musabab tu dibuat betul, dalam masa yang sama hati tawajuh pada Allah Ta'ala. Ini perjalanan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan ada salah faham dari sudut seolah-olah mengasingkan antara fahaman sabab musabab ni di atas akidah kita. Makhluk tak beri mudarat dan manfaat. Jagalah. Isu COVID itu pun ada sedikit isu tentang ada kumpulan-kumpulan tertentu yang kata apa? Allah je kuasa, makhluk tak bagi kuasa. COVID-19 tak ada kuasa. Takut apa? Takut apa? Kalau dia tak takut apa tu kata macam ni. Makhluk tak beri kuasa. Kau terjun mengenai 40 tingkat ya? Makhluk tak beri kuasa? Tengok wayar elektrik tu kan, kabel besar-besar tu, tuan-tuan pergi panjat tangga, pergi pegang wayar yang telanjang tu. Telanjang tu yang tak berbalut lah. Tu istilah tu. Pergi pegang tak wayar tu. Pegang yang ni tak ada apa-apa, pegang satu lagi tu. Pegang tak. Jadi apa? Try tak? Apa? Makhluk tak beri bekas. Bukan macam tu fahaman makhluk tak beri bekas. Bukan macam tu. Ambil pisau, makhluk tak beri bekas, Allah saja beri bekas. Ambil pisau je. Bukan macam tu. Buat bara api, makhluk tak beri bekas, Allah saja beri bekas jalan atas jalan api. Bara api macam tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu perjalanan dia. Makhluk memang tak beri bekas, Allah saja beri bekas. Kau jangan buat sabab benda-benda mudarat. Kena cari jalan untuk maslahat, kena hilangkan benda-benda mudarat. Jangan makan racun, jangan isap rokok. Mana yang masih ada tempat-tempat yang zon merah ni misalnya, apa dia? Pakai tutup muka. Penjarakan sosial. Macam apa? Ni sabab musabab. Kaedah Sayyidina Umar, dia tak akan bagi perintah tempat yang ada wabak kau jangan masuk, orang ada wabak jangan keluar. Kaedah dia takkan keluar itu. Siapa Sayyidina Umar? Nak tunjuk apa? Ini perjalanan kita. Walaupun dalam masa yang sama kita memang itikad makhluk tak beri bekas, tapi kita kena berjalan di atas perjalanan sabab musabab. Dan akidah kena jaga yang mana? Kita ni selalunya bila dah buat sabab musabab, hati kita akan jatuh pada sabab musabab yang kita buat. Kita lupa kepada musabbibul asbab, itu istilahnya. Kita lupa ke Allah Ta'ala, ya Allah lah menjadikan sebab, dia yang membuat peraturan. Kita lupa kepada siapa yang membuat peraturan dan menjayakan usaha kita ataupun di sebaliknya tu. Yang tu memang ada pelajaran yang besar yang kena belajar dalam akidah untuk memantapkan fahaman. Yang itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Menyimpang daripada ajaran tu adalah bid'ah dalam akidah. Atau ulang balik pada isu kita bicara ni, tu Wahabi ni bid'ah ke dalam akidah. Dia bukan bab bid'ah lah, sesat gila. Tak mana gila. Dia kata kami beriman dengan Quran, bukan kami yang kata. Kami kata macam mana Allah Ta'ala kata. Memang ayat Quran, kita pun beriman dengan Quran, tapi apakah maksud ayat Quran tersebut? Kalau dia kata kami kata macam mana Allah Ta'ala kata, Allah kata Allahu nuru samawati wal ard. Kalau saya tanya kamu, Allah apa? Kamu nak jawab apa?
Kalau tanya Allah di mana, kamu kata Allah duduk di arash. Pasal kamu kata, kami bukan kata, Allah yang kata macam tu. Baik, tolong jawab. Allah ni apa? Jawab. Takkan tak tahu ayat Quran pula. Kau Al-Hafiz pula, Maulana pula, takkan tak kerti jawab. Kena kata Allah adalah cahaya. Bukan aku kata, Allah yang kata. Cuba jawab dulu nak. Adakah maksud cahaya-cahaya yang layak? Yang macam mana cahaya yang layak? Adakah Allah cahaya? Subhanallah. Oh, betul, fahaman? Allah di langit. Subhanallah. Oh, betul, fahaman? Ayat Quran. Memang sebut ayat Quran. Ar-Rahman ala arsy istawa. Yang sabit tu istawa. Istiwa alal arsh. Apa makna istiwa? Bukan atas, bukan bertempat, bukan duduk, bukan berehat, bukan bersemayam, bukan berbaring. Kalau bersemayam pun, saya ngaji ada tu guru sebut macam ni. Kata apa? Biarlah guna bersemayam. Apa makna bersemayam? Tuan-tuan pun tak tahu, faham makna bersemayam. Bagus. Pasal biar dia majhul, tak faham. Bersemayam apa? Wallahu alam. Bagus. Pasal apa? Wallahu alam. Pasal bersemayam tu tak tahu faham apa. Cuma tak faham pula apa maksud lagi, kesusah. Tapi nak prinsip nak sebut apa? Wajib tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Pasal dia ilah, dia Tuhan. Dia mesti kamil. Yang kurang ni kita. Jadi asal nak sebutnya atas soalan pahaman Wahabi ni macam mana pahaman? Kalau tuan-tuan tengok dalam, kalau tambah ni media sosial, WhatsApp lah, Facebook lah, kalau ada tak video saya ke video orang lain duduk cerita masalah-masalah macam ni, tuan-tuan pergi tengok apa orang komen tu. Tuan boleh tengok netizen kita. Netizen lah orang tak? Masyarakat kita yang dia orang komen tu, tuan-tuan tengok macam-macam rupa ada kan. Ada yang sampai kata macam mana? Dia kata apa? Antara ayat yang disebut macam tu lah. Kami tak kata, Allah yang kata. Jangan kata orang awam dia, ustaz-ustaz dia, doktor-doktor dia, pensyarah-pensyarah dia, mufti-mufti dia, semua cakap macam tu. Bukan saya yang kata, Allah yang kata. Salah ke kita nak kata macam mana orang Ta'ala kata? Kita pun tu yang kena ngaji elok, kita akan faham. Allah Ta'ala kata Ar-Rahman al-Arsy istawa. Sebut macam tu sudah. Allah Ta'ala sebut dengan bahasa Arab, bukan sebut dengan bahasa Melayu. Kalau nak kata Allah Ta'ala kata, kita kata macam orang salah. Allah Ta'ala kata sebut dengan bahasa Arab, bukan sebut dengan bahasa Melayu. Jadi ayat Quran tu satu terjemah lah. Kau fahamlah dengan maksud bahasa Arab. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ngaji bahasa Arab, faham bahasa Arab. Bukan dengan terjemah. Dan kalau faham dengan bahasa Arab pun, agak-agak orang Arab faham ke Arab. Kalau kata orang faham Arab, takkan ada orang Arab yang sesat. Ada orang Arab sesat. Sezaman Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab pun sesat. Musailamatul Kadzab pun sesat. Tu yang kena mengaji betul-betul tu. Jadi saja ke sana sikit. Pasal atas soalan Mama Wahabi ni pahaman yang salah. Dan kita dekat atas kita tengok, bila dia ajar je pahaman itu, menyebabkan masyarakat kita berbalah. Nak menunjukkan memang ada pahaman yang tak betul dalam ajaran yang telah dibawa oleh mereka. Soalan seterusnya, segelintir masyarakat Melayu suatu masa dulu terikut-ikut dengan hari Valentine 14 Februari, April Fool 1 April. Namun hal ini sudah banyak penjelasan larangannya daripada ustaz-ustaz. Walaupun begitu, ianya masih ada yang menyambutnya lagi. Ibu bapa sekarang menjadi trend sambutan hari lahir, terutama anak kecil. Malahan datuk nenek pun duk buat sambutan hari lahir cucu. Apakah hukum menyambut hari lahir? Bagaimana dengan hukum menyambut hari yang lain seperti hari ibu, hari bapa? Soalan seterusnya, apakah kesan kepada akidah si pengamal yang menyambut hari kekasih, April Fool, hari lahir, hari ibu dan hari bapa? Terima kasih, Ustaz. Ini masalah sambutan-sambutan yang disebut ni. Kalau kita perhati dengan soalan yang ditanya itu, dia ada dua jenis sambutan. Sambutan yang dilarang dan ada sambutan yang tak disuruh, yang turut bahasanya. Sambut hari bapa, hari ibu, hari pekerja, hari jadi. Okay. Yang tu hari guru, macam-macam lah nama hari-hari kita sebut kan. Hari kanak-kanak sedunia, hari wanita, macam-macam nama hari lagi lah. Memang hari pahlawan,
tidak ada suruhan pun untuk ada hari-hari tertentu untuk mengingati macam tu. Jadi tak ada suruhan untuk hari-hari mengingat. Kata isunya ada hari-hari ingat tu, beberapa hari tertentu. Dan ada hari-hari peringatan ni yang istilahnya sambutan tu yang dilarang. Hari kekasih. Biasanya yang ni hari kekasih ni bukan hari kasih tu hari kasih Allah, hari kasih Rasul, kasih ibu bapa mana ada. Hari kekasih Valentine ni hari kekasih buat benda haram, buat benda maksiat. Belum diijab kabulkan dah berkasih-kasihan sampai berlaku apa benda yang tak sepatutnya berlaku dalam kaedah syariat kita. Jadi yang tu menyambut hari macam tu ialah benda yang terlarang dalam syarak. Full pula memperbodoh-bodohkan orang dengan mempersendakan dia, dengan membuat peristiwa dan kejadian tertentu tujuan untuk mentertawakan orang tu, fullkan dia kan. Full. Yang ni adalah bukan ajaran kita, buat sesuatu untuk fullkan orang kan. Selagi dia marah kita, dia kata bloody full, baru tahu. Sikit saya gunakan tu. Yang ni pun daripada full ni, amalan kita pun banyak dah tinggal-tinggal lah, Alhamdulillah. Cuma bab Valentine Day ni memang ada lagi. Pasal bab maksiat benda-benda macam tu berkaitan dalam bab ada syahwat keinginan lelaki perempuan ni, dia sampai kiamat ada. Sampai kiamat ada. Jadi atas soalannya, apakah hukum kita menyambut hari jadi? Prinsip kaedah ulama kita sebut macam ni. Kalau hari yang kita sambut tu adalah hari yang di situ ada nikmat, dan kita berada di hari tersebut di atas merasakan dan nak merasai besarnya nikmat dan anugerah Allah Ta'ala kat kita, yang dia bagi jadi kita, dia bagi lahir kita pada hari tersebut kan. Jadi merasakan nikmat Allah Ta'ala beri jadi kita dan mengekalkan dan masih memberikan kelangsungan hayat, panjang umur ke kita sampai ke saat ini, dan atas dasar nak syukur pada Allah Ta'ala, ada baiknya menyambut hari itu. Cuma kaedah kita, kita sepatutnya bukan seronok dengan hari lahir je. Takkan hari lahir setahun sekali je baru seronok Allah Ta'ala panjangkan umur aku, Alhamdulillah. Sepatutnya dengan Allah Ta'ala ni bila doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, itu adalah akidah kita. Apa dia? Sentiasa seronok dengan setiap hari kita adalah lahir. Setiap hari adalah hari-hari kelahiran kita. Setiap hari kita bangun pada tidur tu, jangan kata tidur bangun daripada waktu malam nak siang. Hari kena siang tidur, tengah ngaji pun boleh tidur. Alhamdulillah, itu adalah kelahiran kita sebenarnya. Kita bodoh jadi pandai, itu kelahiran kita sebenarnya. Kaedah kita diajar untuk mensyukuri pada Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala, mengingati hari-hari yang kita dapat nikmat. Isyarat Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada pun nikmat yang datang daripada Tuhan kamu pada Allah Ta'ala ni, asal terjemah ayat Quran tu fahaddis, ceritakanlah. Masyhur sebahagian ulama kita bagi tafsir, maksud fahaddis tu adalah lawazim daripada cerita. Apa dia? Pujilah Allah Ta'ala dan kenalilah siapa pemberi nikmat tersebut. Jadi asal nak sebut yang tu contoh hari lahir. Begitu juga tak diajar pada kita untuk menyambut hari khas, hari guru, hari pahlawan, hari kadang-kadang hari wanita, hari apa, hari berlangsung perkahwinan apa dan sebagainya. Pasal selagi duk berkahwin, selagi itulah syukur, Alhamdulillah Allah Ta'ala masih mengekalkan hubungan suami isteri. Mak bapak ni, walaupun mak bapak dah meninggal, syukur kita ada mak bapak. Mak bapak kita adalah Islam, kita dapat Islam. Syukur mak bapak. Jadi kita kasih pada mak bapak kita bukan pada hari tertentu. Hari guru. Setiap hari guru adalah guru kita. Kita kasih yang guru kita. Dan memang ada amalan untuk guru kita dan ulama kita, tuan-tuan. Hari-hari ada doa untuk guru kita, syekh kita, mak bapak kita, sahabat andai kita, orang yang kasih yang kita, orang berjasa kita, mak kita, ayah kita. Memang mereka ada amalan doa-doa untuk orang-orang yang berjasa pada kita setiap hari, tuan-tuan. Bukan khas hari bapa baru doa untuk bapa, hari ibu doa untuk ibu, hari guru doa untuk guru. Tidak. Dan sambutan ni pun sebenarnya adalah bukan daripada ajaran Islam untuk menyambut hari-hari khas ni. Bahkan khasnya pada sambutan hari guru, ibu, hari bapa ni, dia adalah hari-hari yang direka oleh orang kafir. Pasal mereka ni tak ada langsung value mereka pada bapa, mak, wanita, kanak-kanak, pekerja. Dia orang kalau pekerja, dia kuli sungguh, kalah pada hamba abdi. Hamba abdi pun kadang dia tak berkuli macam tu, tapi dia buat pekerja macam mana sampai tak ada rehat, tak ada kebajikan yang diberi pada pekerja. Kaedah syarak macam mana? Hari pekerja. Pekerja ni kalau dia tak larat, bagi dia cuti. Kalau wanita pula bersalin macam mana? Bagi dia cuti. Sepatutnya macam mana untuk
sampai dia sihat untuk dia bekerja kembali. Ni kaedah kita dalam syarak. Hamba abdi pun, bahkan jangan kata manusia yang jadi hamba abdi, binatang pun kalau unta tu dia boleh bawa hanya seorang je atas dia, jangan naik sampai 2 orang, 3 orang, bawa tanggungan kepada dia. Kuda tu kalau boleh tanggung orang berat 40 kilo, 50 kilo, jangan bagi orang 120 kilo naik atas dia. Kita diajar syariat untuk jaga kebajikan, jangan kata pekerja. Binatang pun dijaga, jangan sampai dizalimi, memberatkan dan membebankan dia pekerjaan yang dia tak mampu buat. Itu kaedah kita dalam syarak. Jadi hari pekerja ni bukan hari khas. Setiap hari kena tengok pekerja dan kena tengok kebajikan pekerja. Hari bapa, hari ibu, hari guru, hari-hari kena tengok hati ibu, guru, juga anak, perempuan, wanita, kanak-kanak. Jadi asal nak sebut amalan macam ni, dia asalnya orang kafir, mereka tak ada nilai langsung kepada manusia ni. Jadi dia terpaksa buat satu hari untuk bagi ada nilai pada bapa dia, mak dia, untuk menunjukkan kasih sayang. Ini sebenarnya bukan ajaran Islam. Namun kalau hari itu nak buat hari khas untuk menunjukkan guru kita, bahagian pada guru, pura pada ibu, pada bapa, nak buat juga, ini masalah. Ini masalah kan. Nak buat juga hari khas untuk hari kelahiran kita, padahal hari-hari adalah kelahiran kita. Nak buat pun tak adalah larangan nak buat tu. Macam kita sambut maulid kat Rasulullah, takkan setahun sekali baru sambut maulid. Saya ngaji tu Tok Guru sebut, kita maulid Rasul, seronok dengan Rasulullah ni bila hari-hari seronok dengan Rasulullah dengan kita berselawat dan salam kepada dia. Hari-hari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama kita berselawat sampai 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 100,000 tuan-tuan sehari. Kita banyak tidur ya. PKP pun bukan buat apa, tak ada selawat, tak ada baca Quran apa pun kan. Sikitlah saya sentuh-sentuh itu sekali lalu nak menunjukkan kita ni lemah dalam amalan-amalan itu. Ulama kita macam mana? Mereka menzahirkan kasih Nabi. Asal nak sebut tentang kata maulid Nabi ni, bukan setahun sekali pegang spanduk belarak, tapi setahun sekali pun jadi juga. Ada jugalah kan. Ada yang macam ni, bidah, Nabi tak pernah buat maulid Rasul. Satu hai pula. Ini satu hal juga. Kurang-kurangnya menyedarkan masyarakat, kita kena ada kasih pada Nabi. Sepatutnya kasih pada Nabi macam mana? Hari-hari kasih pada Nabi. Makan nasi pun boleh bismillah ni, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Siapa? Rasulullah yang ajar kita benda nak makan, apa boleh makan, apa tak boleh makan, banyak mana nak makan. Okay. Yang ni sepatutnya kaedah yang ada pada kita untuk menyambut hari-hari kehadapan kita dengan masyarakat yang ada sekeliling kita, mak, ayah, guru dan sebagainya. Dari isi kaedah tak dibenarkan sama sekali untuk kita menyambut hari-hari yang pada dia ada larangan dalam syarak. Satu sikit soal lagi ni. Hari Taipusa boleh sambut tak? Di atas kita duduk dalam negara Malaysia, undang-undang pun dah lama dah, dia orang bagi jadi cuti juga Taipusa. Saya ngaji Tok Guru sebut macam ni. Jangan cuti Taipusa tu pasal kita nak memuliakan Taipusa, kan? Di atas kita kata orang kafir, dia ada hari kebesaran dia pada dia, bagi hari itu untuk dia. Di atas hari itu untuk dia, kita pun cuti samalah. Kita cuti bukan meraihkan hari dia. Kita cuti, kita buat apa sepatutnya kita punya aktiviti, tapi yang tu kita kata hak dia untuk berpilah atas bahasa kan, untuk dia, pada dia, itu agama dia atas dasar Malaysia punya kepercayaan pada Tuhan tu, bagilah tu hari tu cuti kat dia. Kita jangan seronok cuti dan meraihkan cuti itu, bahkan mendoakan kesejahteraan dia pula untuk dia menyambut hari perayaan yang itu bukan perayaan kita. Tu display ulama aja clear kan? Hari Natal ke hari apa ke, pasal kita tak diajar untuk tu. Sekalipun apa selamat, mana boleh mendoakan selamat pada perkara yang tak dibenarkan dalam syarak, untuk buat perkara tu, bahkan itu adalah mungkar dalam kaedah syariat kita. Mungkar mana? Akidahnya mungkar, amalannya mungkar. Saya rasa situ dulu. Saya rasa macam penat hari ni. Selalu saya kat pondok tak ada aktiviti. Ini pun esok ada kelas subuh apa pula, jadi saya rasa letih sikit. Pula tu selalu tak ada duduk, ada aircon ni. Ni duduk bilik special sikit, ada aircon. Dia punya keupayaan tu lain lah. Tak tahu, tapi saya rasa saya nak berhenti. Maaf dia tak boleh meneruskan kita punya soalan yang masih ada tu. Kalau akan dibawa ke depan, ada ke masa lapang nanti. Tengoklah bila masa tu. Memang saya ada jadual yang masih penuh-penuh tu.
kita akan menampakkan kelapangan yang ada pada saya tu untuk menyelesaikan soalan-soalan yang telah terkumpul tu, insyaAllah. Jadi cakap tu saja untuk malam ni. Maaf di atas keterlanjuran bahasa kasar bahasa yang tersentuh, yang menyebabkan tuan-tuan tak selesa tu adalah daripada ketaifan kita, ketaifan saya. Yang baik tu pujilah Allah Ta'ala, pujilah dia, pasal semua yang kebaikan memang daripada dia. Yang buruk tu atas jalan sebab datang daripada saya. Buruk tu komen saya, macam tu kot nak guna bahasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni, sama ada yang duduk dalam majlis ni ataupun yang secara langsung tu, menambahkan pengetahuan kita, fahaman kita, dan ada kesilapan kefahaman tu mudah-mudahan dapat dibetulkan untuk meluruskan perjalanan kita di atas muka bumi ni dari sudut akidahnya dan dari sudut pengamalannya tepat macam mana kehendak Allah Ta'ala dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatiha kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.